Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wansur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. InsyaAllah tazkirah jemaat kita hari ini, kita akan sama-sama mengulang kaji tajuk maksiat lidah. Saya nak petik tulisan seorang ulama terkenal, Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib. Dia ada tulis dalam kitab dia berkenaan dengan maksiat lidah. Jadi kita kena renung, orang yang berpengalaman seperti Syekh Abdul Qadir ni, dia kata benda ni, maka kita kena renung. Dia bukan kata sebarang ni. Dia kata apa tuan-tuan? Dia kata, dan berkata-kata dengan yang sia-sia itu menyebabkan gelap hati. Dia sambung lagi, bahkan banyak berkata-kata itu sebab bagi matinya hati itu. Ini cerita orang tak jaga tutur kata. Kata Syekh kita ni, hati itu jadi gelap, bahkan hati itu mati. Kita fahamlah apa maksud hati mati tu. Kemudian Syekh kita ni, dia bawa satu dalil. Dia kata oleh kerana itu Rasulullah SAW mementingkan masalah lidah. Penting sangat hal lidah ni. Maka dia bawa hadis Nabi SAW. Hadis daripada Muaz bin Jabal, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dengan lafaznya sahih. Rasulullah kata apa? Wa hal yakubbun nas ala wujuhihim aw manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Kata Rasulullah, dan tiada dia menyembamkan manusia. Wa hal yakubbun nas, tiada dia, yakni Allah menyembamkan manusia. Sembam ni maksudnya satu perkataan, muka tu, kalau sembam maksudnya muka yang dijatuhkan dengan begitu sekali ke lantai dengan penuh kehinaan, itu sembam. Hadis ni kata wahal yakubun nas, dan tiada dia, yakni Allah menyembamkan manusia dalam neraka. Ala wujuhihim, atas wajah-wajah mereka. Au manakhirihim, atau atas hidung mereka. Illa, kecuali hasaidu alsinatihim, kecuali sebab percakapan yang buruk mereka. Jadi hadis ni memberi amaran tuan-tuan berkenaan dengan lidah. Boleh jadi satu orang tu alim dah, boleh jadi banyak dah amalan-amalan baik dia, boleh jadi dia ni kuat bersedekah, boleh jadi pantang ada duit, dia terus pergi haji dan umrah. Tapi hadis ni kata oleh kerana lidah dia tak jaga tuan-tuan. Ni kita orang yang selalu mari masjid, mari surau, kena jaga. Jangan sampai usaha kita sia-sia. Hadis Nabi beritahu, wa hal yakubbun nasu ala wujuhihim aw manakhirihim illa hasaidu alsinatihim, dan tiada Allah menyembamkan manusia dalam neraka atas wajah mereka dan hidung mereka, kecuali atas sebab lidah percakapan buruk mereka. Allahu Rabbi. Jadi kena jagalah, ya.
Kita mari masjid, alhamdulillah, baik dah. Tapi jangan jadi sebab untuk kita masuk dalam neraka dalam keadaan disembam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Maksiat lidah ni banyaklah. Maksiat lidah ni banyak, ya. Sebahagian ulama, sebahagian daripada maksiat tu disebut oleh alim ulama, antaranya berdusta, cakap bohong, mengumpat, menyalahi janji, berbantah-bantah, mengadu domba. Banyaklah. Cumanya hari ni kita nak sentuh satu saja, tuan-tuan. Masa kita pun singkat. Kita nak bincang tentang mengumpat. Betul, dah banyak kali kita kuliah tentang mengumpat ni. Tapi kadang-kadang kalau kita perhati masyarakat kita ni macam seolah-olah macam tak pernah belajar bab mengumpat. Laju semacam, seronok semacam. Apa itu mengumpat? Jadi saya petik huraian Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib. Dia kata apa? Definisi mengumpat itu ialah engkau menyebut tentang saudaramu dengan perkataan yang dibencinya, sekalipun engkau benar. Kita bercakap tentang kawan kita, tentang saudara kita, tentang adik-beradik kita, tentang ayah kita, tentang anak kita di belakang dia, dan perkara itu dibenci oleh dia, dan perkara itu memang benar pun, itu namanya mengumpat. Kalau benda tidak benar, nama dia fitnah, berat lagi. Fitnah dia berat lagi. Mengumpat ni, benda tu memang benar. Memang satu orang tu ada membuat kesalahan, membuat kesilapan. Betul dia buat benda tu. Dapat kepada setengah-setengah orang tu, dia jaja keliling. Itu namanya mengumpat. Satu. Kata Syekh Abdul Qadir lagi, benda yang kita sebut tentang saudara kita itu, sekalipun yang benar tadi, sama ada engkau sebut tentang kekurangan pada dirinya, atau pada akalnya, atau pada perbuatannya, atau pada perkataannya, atau pada kain pakaiannya, atau yang lain-lain. Apa saja yang disebut tentang saudara kita yang dia tak suka, sama ada diri dia, sama ada tentang akalnya, perbuatannya, perkataannya, masuk belakang. Jadi jangan main-main. Contoh, bercakap di belakang tentang akal seseorang. Katakanlah ada satu orang tu dalam kampung, dia ni lembab sikit, slow sikit. Maka adalah satu orang lain bercakap tentang dia. Dia kata, contoh dia, si Anu tu kalau belajar lembab, kalau bercakap bengap. Benda ni kalau yang tuan punya diri tahu, dia marah tak marah? Marah, mengumpat. Contoh yang kedua, bercakap di belakang tentang perbuatan seseorang yang tersilap atau tersalah pada pandangan mata. Kita bawa contoh yang live, yang tuan-tuan pun tahu. Contohnya lah, dia kata pengurusi dan AJK masjid itu tak bagi masuk masjid solat Jumaat. Terkenal tak contoh ni? Terkenal. Maka dia dapat benda, dia jajah habis keliling. Bukan setakat satu Selangor, satu Malaysia, satu dunia tahu. Macam mana satu dunia? Dia buat masuk YouTube. Sampai ke England tahu benda ni. Padahalnya tuan-tuan, katalah benda tu betul. Katalah betul. Pengurusi, bukan pengurusi sinilah, ni cerita lain, ni fakat lain ya. Katalah betul. Pengurusi tu memang tak ikut SOP, salah guna kuasa, dia buat masuk geng-geng dia saja contohnya. Katakanlah betul. Benda betul tu yang ngumpatnya.
Kalau tak betul, katakanlah pengurusi tu memang ikut SOP. Kita semua tahu musim Covid ni SOP-nya macam mana. Supaya berlaku adil, maka berlakulah berbagai-bagai proses. Kena daftar dulu dan sebagainya. Ada satu orang tak puas hati, dia ambil gambar, dia hantar merata. Kalaulah perkara tak benar, maknanya jadi apa? Jadi fitnah, tuan-tuan. Dia fitnah AJK, dia fitnah pengerusi, habis dia fitnah. Itu contoh dia. Contoh yang ketiga, bercakap belakang tentang pakaian seseorang. Katakanlah dalam satu kampung tu, sebelum ni dia ni rockers lah sikit. Takdir Allah bagi taufik hidayah dia, suka mari surau. Tiba-tiba bukan setakat suka mari surau, suka pakai jubah, suka pakai serban. Lepas tu adalah di kalangan ahli surau tu, mentang-mentang si mamak ni dulu rockers, maka dia kata, Allah, serban je besar. Contoh dia. Jubah je berselerik. Ilmu tak ada pun. Kadang-kadang benda-benda macam ni ada, tuan-tuan, dalam masyarakat kita. Maka ni mengumpat. Duk umpat pasal pakaian dia, pasal serban dia. Kadang-kadang benda dia berlaku di kalangan ahli masjid juga. Bukan masjid ni lah, masjid lain. Baik. Itu contoh-contoh mengumpat. Kata Syekh Abdul Qadir lagi, maka ia haram dengan ijma' ulama. Mengumpat ni, tuan-tuan, haram dengan ijma' ulama. Kerana bersandarkan kepada dalil yang begitu banyak, Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau tuan-tuan biasa dengan kitab yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi, ada kan kitab dosa-dosa besar kan, kitab Al-Kabair. Imam Az-Zahabi ni ulama besar. Dia tulis dalam kitab dia sebagai dosa besar yang ke-50, mengumpat. Jadi saya sebut pasal dosa besar ni, tuan-tuan. Bila dosa besar, dia tidak gugur dengan ambil air semayang. Dia tidak gugur dengan berjalan ke masjid. Dosa besar ni dia kena taubat nasuha. Taubat nasuha ni, tuan-tuan tahu kan, ada 4 syarat kan. Taubat nasuha dia ada 4 syarat. Yang pertama, dia kena menyesal. Lepas dia menyesal, dia kena tinggal benda tu. Dia kena tinggal dan tak nak. Dia tinggal sungguh. Kemudian yang ketiga, dia berazam tidak kembali lagi benda tu. Dan yang keempatnya, dosa besar yang terlibat dengan orang, dia kena minta maaf dengan orang tu. Selagi tak minta maaf, tuan-tuan, tak selesai. Ini bahaya mengumpat. Nak-nak pula mengumpat AJK masjid dengan pengurusi, dia sebar beratus, dia nak betulkan balik tu macam mana agak-agaknya. Umpat tu dah sampai merata ceruk dunia dah. Berat. Baik, satu. Kemudian pukul berapa masa waktu ni? Pukul 1. Okey ke? Okey. Dalil mengumpat. Tuan-tuan, nak kita ni peringkat berumur belaka. Kita dah kena berjinak-jinak dengan memahami Al-Quran. Jadi ayat yang saya nak baca ni tentang mengumpat ni, lepas ni tuan-tuan boleh balik rumah. Kalau ada kitab terjemah, buka kitab terjemah. Kalau ada kitab tafsir, buka kitab tafsir. Ayat yang saya nak baca ni surah Al-Hujurat ayat ke-12. Kalau satu orang faham benda ni, lepas ni dia takkan mengumpat dah. Dia takkan mengumpat dah. Baik, kita baca. Allah Subhanahu wa taala firman, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ismun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Baik, cuba kita baca maksud dia. Allah kata, ya ayyuhallazina amanu,
wahai orang-orang yang beriman. Nampak tuan-tuan? Dia cerita ni dia tuju pada orang yang beriman, tuan-tuan. Tu sebab hadis mula-mula kita baca tu, Allah tak sembam atas hidung, atas muka, kecuali atas sebab mulut dia. Makna cerita ni dia berlaku di kalangan orang beriman ni, tuan-tuan. Baik, ayat ni pula menguatkan lagi cerita yang saya sebutkan tadi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah kata apa? Ijtanibu katsiran minaz-zann, jauhlah oleh kamu daripada sangka-sangka, bersangka-sangka kepada orang lain. Ni penyakit juga, tuan-tuan ni. Penyakit ni kalau tak berubat, dia akan jadi teruk lagi. Sifat sangka-sangka dalam masyarakat kita. Orang tengah sakit, orang sakit macam mana muka, tuan-tuan? Mesti muka sedih, kadang-kadang muka muram. Dia kata dia ni tak kerti nak campur dengan orang. Mulut jahat, sangka-sangka. Orang tengah ada masalah, dia kata dia ni memang pesen dia jahat macam tu pula. Jadi sifat sangka-sangka ni bahaya, tuan-tuan. Benda tak ada fakta pun, cuma mainan hati dia. Mainan hati dia. Ayat ni kata ijtanibu katsiran minaz-zann, jauhlah oleh kamu daripada bersangka-sangka. Baik, kalau kita tengok tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Katsir cakap apa pasal ijtanibu katsiran minaz-zann, jauh oleh kamu banyak sangka-sangka. Kata Ibnu Katsir, banyak dari prasangka, iaitu melakukan tuduhan dan pengkhianatan terhadap keluarga, kerabat serta umat manusia keseluruhannya. Imam Ibnu Katsir sebut mula-mula ni keluarga dulu, tuan-tuan. Benda ni berlaku di kalangan keluarga. Kadang-kadang abang prasangka dengan adik, adik prasangka dengan abang. Yang paling teruk sekali, tuan-tuan, silap-silap anak prasangka dengan ayah, ayah prasangka dengan anak. Allahu Rabbi, kalau berlaku tu tak tuan kena kata apa lah. Tapi benda ni berlaku. Imam Ibnu Katsir sebut cerita sangka-sangka ni pertama keluarga, lepas tu kerabat ni jauh sikit kan, kemudian umat manusia keseluruhannya. Kemudian ayat ni kata lagi, inna ba'da zanni ismun. Allah kata sesungguhnya sebahagian daripada prasangka itu dosa. Inna ba'da, maknanya sebahagian daripada prasangka itu ismun, dosa. Maksudnya ada yang boleh lah. Baik, kalau ikut tafsir Jalalain, sebahagian memang dosa. Yang tak dosanya macam mana? Bila mana sangka-sangka tu melibatkan orang yang masyhur fasik dia, agar orang tak beri rapat dengan penagih dadah. Satu orang tu masyhur ni maksudnya apa? Memang semua orang tahu dia ni penagih dadah, penagih pengedar dadah. Jadi kita kena sangka-sangka, takkan kena sangka baik juga. Anak kita pergi main-main dengan dia, umpamanya berkawan dengan dia pagi sampai petang, sangka baik. Tu tak betul cara. Dalam kes ni boleh sangka-sangka. Selain pada tu tak boleh. Kemudian Allah kata lagi, wala tajassasu. Wala tajassasu. Tajas, jangan kamu mengintip-ngintip, mencari-cari kesalahan, keaiban orang. Allahu Rabbi. Ini penyakit ni. Kita kalau boleh, bukan kita lah, setengah-setengah orang tak jenis kaki tu, tak cukup dengan informer, pasang kamera lagi, nak carinya salah orang, dapat salah orang tu seolah-olah beraya. Tapi Allah kata wala tajassasu, jangan kamu duk cari-cari kesalahan orang lain. Tak suka dengan satu keluarga, duk cari salah bini dia, duk cari salah suami dia, duk pelaga suami dengan bini dia. Allah Rabbi. Kemudian barulah, maknanya semua ni, tuan-tuan, ada kaitan belaka, bermula daripada sangka-sangka, lepas tu mencari-cari, lepas tu dia jadi apa? Wala yaghtab ba'dukum ba'da, dan jangan kamu mengumpat setengah kamu akan setengah yang lain. Allah kata jangan kamu mengumpat. Kemudian Allah kata lagi,
ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan, apakah kamu suka makan daging saudara kamu sendiri yang telah mati? Mana ada orang suka makan bangkai, tuan-tuan? Tidak bangkai pun kalau orang nampak tak elok sikit kita reject, apatah lagi bangkai itu saudara kita manusia. Maka ulama menghuraikan perkara ini. Antaranya Imam Jalalain dalam tafsir Jalalain, dia kata, bila Allah kata ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan, apakah kamu suka makan daging saudara kamu telah mati? Fakarihtumu, sudah tentu kamu benci. Maksudnya hakikat dia ialah makan daging sungguh, cuma kita tak nampak. Baik, ada cerita tuan-tuan, 5 minit lagi saya cerita apa ni, kaitan hadis ni, lepas tu kita berhenti. Ada masa kita buka kuliah lain pula, memang tak sempat 20 minit cerita pasal benda ni. Baik, nak menjelaskan tentang makan daging saudara ni adalah sinonim dengan para pengumpat. Ada satu cerita, kalau tuan-tuan ada kitab tafsir Ibnu Katsir boleh buka. Satu riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Hafiz Al-Baihaqi daripada Ubaid tentang 2 orang wanita yang berpuasa. Kemudian seorang daripadanya mari berjumpa dengan Rasulullah. Sebabnya 2 orang ni dia kehausan di padang pasir. Kehausan dalam keadaan yang teruk, maknanya hampir nazak lah. Jadi nak minta pertolongan, dia mari jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan mari jumpa Rasulullah, dia mari jumpa pesuruh Rasulullah. Dia panggil maula. Jadi maula ni yang ceritanya. Kemudian maula ni cerita kepada Rasulullah. Rasulullah kata, kau panggil lah tentang 2 orang ni, apa cerita ni 2 orang perempuan ni. Lepas dia panggil, terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambil 2 mangkuk. Maka 2 orang yang sakit hampir nazak tadi ambil 2 mangkuk, diberikan kepada seorang yang mula-mula tadi. Rasulullah kata, kamu muntahkan dah. Yang muntah tu keluar daging manusia, daging dah urat-urat, penuh satu mangkuk. Kemudian dia katakan pada seorang lagi, muntahkan. Macam tu juga tuan-tuan, macam tu juga. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lepas nampak dalam mangkuk tadi daging-daging segar dan sebagainya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya wanita ini berpuasa dari apa yang dihalalkan. Mana ceritanya kedua-dua tu sedang berpuasa sebenarnya. Saya skip cerita berpuasa di padang pasir tu. Kata Rasulullah, 2 wanita ini berpuasa dari apa yang dihalalkan. Mana puasa daripada makan minum. Tetapi keduanya tidak berpuasa dari apa yang diharamkan Allah pada keduanya. Lalu salah seorang dari keduanya mendatangi wanita yang lain, selanjutnya keduanya memakan daging orang, yakni mengumpat. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi ini hakikat dia tuan-tuan. Hakikat dia. Beratnya. Dan ada satu hadis yang lain, saya sebut ringkas-ringkas 1 minit 2 minit ni. Sewaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj. Sewaktu Mi'raj, dia naik ke langit itu, ada 2 keadaan, 2 peristiwa yang dia jumpa. Satu daripada peristiwa seperti mana hadis ni riwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud. Bila sampai satu tempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang kepada api neraka. Maka tiba-tiba dalam neraka tu dia nampak beberapa orang lelaki sedang memakan bangkai. Maka Rasulullah tanya Jibril, "Wahai Jibril, siapakah mereka ini?" Mereka itulah orang-orang yang mengumpat manusia. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud.
Dan hadis yang kedua juga riwayat Abu Daud, hadis ini sahih dari Anas bin Malik. Ketika dinaikkan Mi'raj, aku melewati suatu kaum yang kuku mereka terbuat dari tembaga. Kuku itu mereka gunakan untuk mencakar muka dan dada mereka. Lalu aku bertanya, wahai Jibril, siapakah mereka itu? Jibril menjawab, itulah orang-orang yang memakan daging manusia, yakni mengumpat dan merosakkan kehormatan manusia. Allahu Rabbi. Jadi tuan-tuan, sekadar itu dulu. Marilah sama-sama kita muhasabah. Sebab mengumpat ni tak akan selesai selagi tuan yang diumpat tu tak maafkan kita. Berat tak beratnya benda ni. Jadi mudah-mudahan dapatlah kita muhasabah kita, dan jadilah kita ni orang-orang yang beriman dan orang-orang yang benar-benar bersedia untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.